talk about programming, so basically it will be a sequential photo structure. No matter when you talk about either talk about Eddie, or you talk about class, or you talk about Java. So basically, normally the program will work in sequential photo structure. Okay, that means it will work top-down approach. Maksudnya bila you baca program tu, biasanya kita akan baca daripada atas ke bawah. Okay. But dia akan cari certain keyword. So maksudnya, let's say dalam C++, dia akan cari keyword dia, int main. Dia akan cari main function. Okay. Sama juga dalam Java, dia akan cari main. Tapi dia tak ada cari int main. Dia cari publish static void. Okay. So dalam Alice, apa dia akan cari? So kalau kita tengok, dia akan cari Alice, dia akan cari kalau kita tengok, dia akan cari main function juga lah. Tapi main function dia sebenarnya ada pada dia cari the first event. Okay. Dia akan invoke kita pilih method. Okay, so previously kita dah cover selection photo structure. So basically in C++ and so on, kita akan ada C++ lah, especially kita akan ada dua cara lah untuk buat selection. One, we use if, else combination, or we use and combination. So no matter which combination you use, you ada tiga cara lah untuk buat selection. So it can be either one way selection, okay, or it can be two-way selection. Tak kisah mana-mana cara you pakai. Two-way selection, or it can be multi-way. Dalam Alice kita pakai istilah tu lain. Istilah kita Alice. Istilah dia. Saya sikit dalam Alice itu istilah dia. Nanti tak ada single alternative, dan dua alternative, and multi alternative. So one way, two way dengan multi way. Okay. And then ada multi alternative dan linear, maksudnya dia method. So selain daripada itu, kita ada tambahan. Saya lagi suka kalau you all jawab macam ni. Jawab kita dengan kawan. Kawan. Nanti you confuse dengan kita. Kalau you dapat ringgit, yang kita. So, kita nak cerita. And then kita ada operator, less than, then, less or equal, then more or equal, equal. Then kita ada operator, kita ada and. So basically kita dah try lah semua ni. Dulu tak, saya cakap kuat sikit, tak dengar. Okay, enough. Better? Without that ini, nama ni, dia pun. Dengar tak? Hopefully better. Sorry, okay.
yang saya nak kena ulang. Kita tengok ya. Rasanya itulah kot yang penting. Baiklah, dalam buku 126 kita buku 126 pun apa lagi yang penting? Kita test soal lah. Kenapa kan? Okay, aku dah selesai. Okay, so no problem. Okay, awal tak dengar apa-apa. Hopefully now is better. Okay. Okay. Kalau tak dengar lagi, beritahu sikit. Okay. And then, itu je lah kot yang penting. Okay. Okay, so for today kita akan cover the next one. So maksudnya kita basically dah cover selection, sequential, and then kita dah cover selection, and then now kita nak cover duplication. So kita cakap daripada sudut 1 to 6 dulu lah, so that you can relate. Okay. So 1 to 6, C++ kata, okay. So basically in any programming, in C++ especially, you akan ada 3 jenis loop. You akan ada for loop, okay. You akan ada for loop, and you akan ada while loop. Tak boleh start tadi. Kategori, kita sebelum jenis kan, kategori, okay. So dalam repetition dia ada 2 kategori. Satu kita panggil sebagai post test loop, post test, okay. Dan kita ada pre test loop. So apa maksud post test loop ni? Post test loop ni contoh dia macam for loop, for loop. Post test, pre-test. Saya tunjuk susunan dia. Pre-test loop, test dulu baru buat. Post test loop, buat dulu baru test. So untuk pre-test loop kita ada 2 jenis. Satu kita panggil sebagai for loop. Dia akan rupa macam ni dalam satu nama dia. Kita start. Okay. And then you akan ada satu kita panggil sebagai while loop. Okay. While. Untuk post test kita ada satu je jenis, iaitu do while loop. Okay. So ini dalam bentuk C++. So apa beza looping ni? So nanti bila you start to go for your 1 to 6, you akan nampak pre-test loop, okay. Maksudnya sebelum you buat, dia kena test dulu. Maksudnya dia ada kemungkinan definition dia. So there's a possibility, okay, the loop will not be executed. So dia ada possibility yang itu. Maksudnya looping tu ada kemungkinan tidak akan dibuat langsung. Okay. Berbanding dengan post test loop ni maksudnya buat dulu baru fikir. So maksudnya the loop will at least okay, execute one. Itu beza dia. Okay. Okay. Itu beza dia antara pre-test loop dengan post-test loop. Okay. So kategori dah, jenis dah. Okay. So tak kisah mana-mana jenis loop. Okay. So tak kisah mana-mana jenis loop, basically dia akan ada 3 elemen lah. Cuma elemen dia mungkin berada di tempat-tempat yang berbeza. Okay. So maksudnya dalam any kind of loop, dia akan ada initial value asal, and then dia akan ada condition dia, condition apa dia orang panggil test kot, tak silap saya, and then the last one yang saya panggil sebagai control, ataupun ada orang panggil sebagai dia punya increment. Okay. So kenapa timbul istilah increment ni pula? Sebab loop ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis. Satu kita panggil sebagai counter, kategori-kategori loop ni. Maksudnya untuk ketiga-tiga ni kita boleh jadikan ketiga-tiga. So kita boleh jadikan dia sebagai counter control loop. Okay. Ataupun kita boleh bagi dia sebagai sentinel control loop. Okay. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai flag control. Ini based on using 1 to 6 lah. So counter control loop biasanya dia berdasarkan counter.
Maksudnya dia akan ada katakan X++. Okay. Kalau Sentinel, maksudnya dia berdasarkan unique value. Maksudnya dia berdasarkan your punya input. Okay. Dan kalau flag, maksudnya dia berdasarkan value of. Tapi sebenarnya dia berdasarkan Sentinel value juga. But the control will be done using flag instead of Sentinel. Okay. Okay, apa yang saya kena cerita? Yes, that's all lah. Yang lain nanti you all cover dalam 1 6 lah. Okay. And then this one, so based on our, what you call that, our value, okay. So akan nampak untuk control loop kita ada dua lah. Kita ada tiga sebenarnya. So satu count up to, okay. And then dia yang ni dia ada masalah, dia direct number. Yang ni untuk direct number, maksudnya tak ada condition. Okay. Maksudnya kita run terus direct number lah. Okay. Dan dia punya increment pun kalau tak silap saya dia direct. Okay. So yang ini yang senang nak control sebab dia akan sama dengan while loop di dalam 1, 2, 6. Okay. So yang for each ni dia diciptakan khas untuk manipulate array. So untuk kali ni kita tak cover for each lah sebab dia akan jadi complicated. So next chapter baru kita masuk array and for each. Okay. So today kita akan tengok count je. Okay. So count apa yang kita boleh manipulate? Kita buat timer lah. Maksudnya sebelum kita start program ni kan, macam sekarang kan. Okay, so kita tengok dulu apa kita buat. So kalau kita tengok setakat ini, you open lebih character. Okay. So dia terus tanya what is your name. Dia tak ada countdown. Betul tak? Okay. So apa kita boleh buat adalah kita boleh letakkan countdown. Itu guna dia. Cara benda kita boleh buat dengan, I guess dengan count. So kita nak try manipulate count. Okay. So at the beginning of our program, so kita ada berapa banyak karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So kita tambahkan. Okay. So kalau kita tengok yang tadi cerita pasal sequential kan. So dalam ni sebab dia event driven, so dia start dengan event listener. So once dia masuk event listener, benda pertama dia tengok dalam Alice adalah kita punya scene activation listener. So dalam this listener, apa kita buat? Kita invoke my first method. That's why apa sahaja kita nak tukar, kita tukar ni. So boleh juga kita tukar dekat, tak masalah. Tapi ni slowly saya tunjukkan. Okay. So today apa kita nak buat? Untuk activatekan, what we call that, our scene. So kita buat macam ni. Okay. So sebelum declaration ni, apa kita buat? Kita hide kan semua elemen ni. Maksudnya kita go to alien, kita setkan opacity dia kepada 0. Maksudnya at the beginning of our program, okay, everybody is 0. Maksudnya yang ini kita buat dalam satu do together yang sama supaya dia berlaku serentak. Dia tak berlaku. Tapi nanti saya tunjuk balik. Kita buat dulu. Nanti nampaklah efek dia kenapa elok letak dalam do together. So kita dah ada satu untuk alien. I don't like this lah. Dia usual. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Alright. Book. Dia ke bawah. Apa? Saya ini dia melecehkan kunci saya. Apa dia macam tu? What? Ini lagi? Ini lagi? Tak apa. Okay. Sabar je lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Dah ada 2, 4, 6, 7. So at the moment saya letakkan semua alien. Okay, what else? Will it work? Okay, saya nak refresh. Tak lagi kita nak masuk ke sini. Kita nak tunjukkan kat luar. Okay, so kalau kita set kat opacity tadi kan, alien and then baru yang baru bunny, after bunny is cat, after cat is kira-kira, after kira-kira is panda, and then last kali dia snowman kan. So you akan nampak bila you start your scene, dia akan one by one hilang. Start nak macam tu kan. Kita nak start dia tak ada apa-apa, start kita nak buat dengan countdown. Okay. So saya
galakkan kita letak dia dalam do together. Maksudnya dia akan buat secara serentak. Tadi kita dah nampak kan efek dia kan. Jadi kita letak dalam do together. Sabar je lah. Pasti dia lepas ke bawah. Okey. Suara kita bukan. Apa? Among the tedious thing about a list. Alright. Refresh. The last one. Set opacity tu dah ambil dari mana? Set opacity tu tak dengar juga Yusof. Dengar tak sekarang? Okay. Set opacity tu you ambil daripada sini. Okay. So where? So you tengok dekat katakan alien ni. Okay. So alien punya opacity, you go to the procedure, dia ada dekat bawah-bawah. Ni nampak. Dia ada appearance. Appearance, dia ada set pin and set opacity. So kita ambil set opacity lah. Dan kalau you click everybody else, dia akan ada juga lah kat bawah. Okay. Ataupun you boleh pakai alien punya je, di end you just tukar je object. Okay. Boleh buat lah. So when we put inside do together, dia akan jadi something like sebab awal-awal semua dia hilang. So dia jadi macam tapi hello there tu dia bersambung lah. Okay. So kenapa dia bersambung? Sebab kita tak control that one lagi kan. So kita nak dia nampak. So dia macam tapi ni pun tak cukup cantik. Okay. Sebab dia run dulu my first message, dia tunjuk dulu baru dia. So kalau nak cantik sebenarnya kita set dekat awal-awal. No, it's okay. Good question. It's okay. So saya lupa saya setkan dulu lah. Setkan dulu. The title. Today is 19. Then chapter 7. Okay. So at least dia hilang lah kan. Itu idea yang kita nak buat kan. Okay. And then masa dia hilang tu, apa kita nak buat? Kita nak buat countdown. 10, 9, 8. Walaupun macam balik masa kan, tapi tu je lah macam nampak. Tetapi saya tak boleh buat countdown. Kalau kita pakai count, dia biasanya count out. Okay. So nak buat countdown, kita kena letak proses lah dalam tu. Okay. Kita try dulu. Nampak tak? Dia terus ke mana yang kita nak. Maksudnya yang ini dia akan ulang beberapa kali yang kita nak dia ulang lah. Okay. So apa kita boleh buat adalah di sini. Kalau kita letak kat sini, dia akan jadi masalah. So count ni dia very specific lah. Dia nampak macam saya tak suka pakai lah kesebulan ni. Okay. Sebab dia macam tak ada function. Dia tak membantu the variable movement. Jadi kalau dia nak buat count benda yang sama berulang, maybe okay. Tapi biasanya bila kita berulang, saya tunjuklah apa maksud variable. Okay. So biasanya, maksudnya bila saya nak buat yang ini, so idea saya adalah saya nak letak benda kat tengah-tengah. Okay. So kat tengah-tengah tu, saya nak letak shape. Kita letakkan text model. Text model, biarlah nama tu text model tu. Okay, so where's the location? Saya letak kat sini. Saya pun tak tahu dah kat mana. Okay, everything in the somewhere over there lah. Okay, saya punya scale. Okay. And then initial kita biarkan dia kat situ. Katakan kita tukarkan color tu je lah. Kita gunakan black. Okay. And then the value. Biarlah hello. Okay. Ini kan macam nak guna count yang kita tak suka. Kejap lagi kita tukar balik. Don't worry. Okay. Okay, so what I want to do with this count is saya nak buat dia jadi penolakan. Tapi tak boleh. Dengan menggunakan count ni dia tak boleh. So let's say saya teka dulu. Katakan saya nak buat daripada 10 sampai kosong lah. Macam TV berita tu kan. So the idea is that one lah. Okay. Katakan saya start 10. Dia pun tak tahu. Dia boleh tetap. Okay. So kita kena tengok logik dia dulu. Macam ni saya nak buat. Kan? So nampak tak? Dia sebab dia nak menolong kita tapi it sometimes do help when you need it. But
Sebab mungkin saya pun terbiasa gunakan. Okay. Tapi saya tunjukkan contoh menggunakan. Okay. So by right count ni dia tak ada guna. Dia tak ada guna. Okay. So kenapa saya kata dia tak ada guna? Sebab dia hanya boleh buat yang ini. So apa saya nak buat kat sini adalah saya akan update. Sini saya akan set value. Okay. Set value. Nak set value apa? Set value something lah. Saya nak tunjukkan value tu berubah. Tak boleh. Nampak tak? Dia tak boleh. Okay. So the only way saya nak tunjukkan value tu berubah adalah saya kena declare latest value. Okay. So katakan saya declare value whole number lah. Saya nak buat count now. Count. Okay. Start dengan so kita je dulu. Okay. Sebab saya tak sure dia start daripada 1 ke dia start daripada. Okay. So this one, okay, countdown. So kita start daripada 10. So maksudnya kat sini apa saya nak buat? Saya nak setkan value text model di sini kepada countdown. Okay. So countdown set the value. Okay. Custom string. Okay. Set the value. Gunakan whole number daripada countdown. Faham? Okay. So maksudnya setiap kali loop dia akan buat. Tapi kalau kita buat macam ni, kita tak nampak beza dia. Awal-awal ni kita tak nampak beza dia. Hilang 10, dia akan kekal 10. Sebab kita setkan value tu 10, tiba-tiba je habis. Okay. So that's not right lah. Okay. So kita sebenarnya kena gerakkan count ni daripada 10 jadi 9 jadi 8 jadi 7. Okay. So kita kena reduce kan. So for that kita kena assign kat bawah. So what we want to do is count. Okay. Sama dengan count. But the value of the new count will be minus with 1. Dia tak ada minus. Dalam C++ kalau dah belajar sampai unary calculation ya. Dia ada x minus minus, x plus plus, x1 plus, x plus equal 1. Nanti dia belajar lah. Okay. But for this one, kalau kita tengok, okay, so saya kena updatekan this one lah. Dan bila saya update, dia jadi okay sikit lah. Dia nampak 1. Tiba-tiba jadi 1. Sebab dia laju sangat. Okay. So for that, mungkin kita kena slowkan timer ni. So kita mungkin tambahkan masa. Where is the set value? Oh, dia set value tapi dia tak show. Okay. Macam mana kita nak buat dia update? Set value. Dia terus jadi 1. Kan? Sebab dia tolak-tolak, dia tinggal 1. Tak jadi kosong lah. Ini start dia 1 lah. Okay. So the next one, apa yang kita nak kena tahu adalah, ini kita nak bagi dia berkelip. Saya lupa lah saya buat countdown. Set the value. Set the value. Yang ni dia jadi tak nampak. Sebab kita tak boleh nak masukkan duration. Okay, so macam ni kita nak letakkan dia ada delay. Supaya tambah delay. Ada delay. Baru kita nak masukkan delay. Kita masukkan delay kat sini. Katakan 1 saat. Untuk setiap minus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, cantik. So maksudnya lepas kita 1 tu, dia akan keluar. So calculation kita cantik lah. Okay, so bila kita tengok dia 9, so by right kita tahulah countdown ni sebenarnya count ni dia start daripada 1. Dia hanya buat 9 kali je. Okay. Sebab logik dia lah. Tu lah. Okay, so the next one maksudnya apa kita nak buat lepas kita dah buat this one. Okay, the idea is kita nak hidekan our text model. Okay. So maksudnya lepas day 1 habis lah. Kan? So for that, set in pula. Set opacity. Setkan dia to 0. Okay. Dan barulah kita resetkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Okay. So dia hilang kan. Lepas hilang tu barulah kita keluarkan balik karakter. Cantik dah. Dia tak dia senang tu. Okay. Okay. So this one kita jadikan dia one balik lah. So this one is up to you. Nak keluarkan semua sekali ke, nak keluarkan one by one je kan. So it's up to you lah. Dia tak ada masalah. So katakan kalau kita nak fancy kan. Buat fancy. So what we can do is kita keluarkan dia one by one. So just change forward to forward pun dia refresh. Kita savekan dia dah lama. So this one bila kita run, kita nampak lah dia punya perbezaan. Nampak? 10, 9. So kita macam ada timer, macam ada countdown. Wah, gerannya. Delay je boleh. Boleh. Nampak dia boleh. Thank you. Alright. So dia akan keluar one by one in order. Ikut dia punya sequence yang kita declare. Okay. And then dia akan continue macam biasa lah. Okay. So that's how you use count. Okay. Tapi nampak dia still lagi memerlukan variable. So if you need variable, why you use count? Faham tak? Count ni kalau macam you tak nak pakai variable, pada saya lah. So kalau you dah tahu you ada variable, why not you just use while yang memang ada variable yang you boleh fikir sendiri logik ni. So to use while, why not? Ini saya letak dalam satu model. Okay. Saya komunikasi sekali. So yang ni tak ada masalah dia letak dalam tulis model sebab this word, this countdown kita hanya pakai dalam this count. Okay, maksudnya dia tak pakai kat luar lah. So tak ada masalah dia ada kat atas. So this one saya letakkan dalam ni supaya saya hanya komen sekat. Thank you for the idea. Yeah, you are right. Selalu dalam C++ kita kena create delay kita sendiri kan. Okay, so saya akan buat benda yang sama menggunakan what we call it, while. Okay. So for each pun boleh. Nak gunakan for each pun boleh. Tak apa. Kita guna while So while dia lebih cantik kalau kita pakai. Sebab while dia akan pakai variable. So kita boleh fikir our own logic. So what we going to do with our own logic? So kita boleh pilih So maksudnya kita dah kata tadi, kita nak buat from what we call that, from 10 to 1. And then kita akan hilangkan benda yang sama lah. Maksudnya kita dah tahu nak buat backward. So why not? Kita kata while what? So kita akan buat benda yang lebih kurang. Alamak, kita dah letak kat situ Why not we use the same variable? Mesti pula maksudnya. Kita keluarkan variable tu. So that it will be shared variable lah. Okay. So while ni kan kita dah tahu countdown kita nak start daripada 10 sampai 1 kan. So why not kita kata ni buat selagi. Kan dia mesti ada 3 elemen kan. Ingat tak? So any kind of loop basically dia mesti ada 3 benda. Initial value. So mana initial value kita? This one lah. Countdown start with 10. So dia punya condition ataupun dia punya test. So kita nak test. Adakah countdown kita tu whole number less or equal to 0. Macam kita kata is our countdown less not less. Is our countdown more lah sebab kita buat terbalik kan. More or equal to 0. Our countdown is more or equal to 0. Maksudnya kita akan check countdown kita ni selagi dia lebih besar dan tak ataupun tak sama dengan kosong, dia akan continue. Selagi dia lebih besar, maksudnya lebih besar atau tak sama dengan kosong kan. Maksudnya selagi dia 10, 9, 8 sampai 1 dia akan buat. Bila dia 1, 0, 0 baru dia akan stop. Hopefully lah. Saya tunggu condition ni dah balik. Tak apa kita try dulu Apa nanti balik. And then so the first thing tadi dia mesti ada initial value. Tak kisah mana-mana jenis. So initial value start dengan 10. The condition kita kata kat sini count must be more or equal to 0. Buat selagi 9. Okay. Nampak macam okay. And then mesti ada dia punya control ataupun increment. Dia, kenapa saya tak suka pakai istilah increment? Saya suka pakai istilah control. Sebab dia tak sebenarnya increment. Okay. Dia boleh jadi minus. Maksudnya dia boleh jadi macam ni. Dalam tak adalah minus kan. So, maksudnya kita punya dalam ni countdown kita sama dengan
Countdown macam sama macam atas tadi. Minus 1. Okay. So kalau kita tengok yang ni, so apa kita nak buat kat sini? Kita nak buat benda yang sama. Tapi lebih kurang, apa ni, lebih kurang kompleks. So kompleksiti dia berkurang kan. Sebab dia terus pakai variable. Kita tak perlu nak fikir. Okay. So kita try to do this one. Okay. And then sama lah. In the end, dia akan. Okay. So result dia akan sama. Okay. Okay. Ini dengan menggunakan counter. Ini maksud dia counter untuk loop. So 10. Kalau kita nak hello awal-awal tu, kat default value masa you edit karakter tu, buang lah. Kan? So ni apa? Dia sampai 0 dan kita tahu dia akan buat sampai 0. Macam tadi kita tak tahu dia akan buat sampai 1 tu berapa. Lepas dia dah buat sekali, baru kita faham 4 tu dia start dengan 1. Maksudnya kalau dia kata 4, count tu dia buat sampai 1. Maksudnya kalau dia kata count from count macam ni kan. Kalau you kata count 1 to 10. Jadi kan. Count up to 10. Maksudnya dia start daripada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Maksudnya dia hanya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia hanya buat 9 kali lah. Dia start dah 1. Value tu dah 1. Faham? Yeah. So my advice is, kalau boleh gunakan count. It will be easier for us to manage. Okay. So ini adalah contohnya ini. Counter control loop. Kenapa kita panggil counter control loop? Sebab kita gunakan counter. Kan kita control gunakan minus. Faham tak? Okay. That's why kita panggil sebagai counter control loop. Saya letak tu order. Okay. So, tapi tak kisah. Sebab kita pun ada satu ni jenis loop kan. So loop ni lah yang ada tu. So yang ini, dia mesti ada 3 elemen. Tak kisah mana-mana yang pakai. Nampak tak? Tapi dalam count ni, dia tak ada lah. Dia dah auto. So just start dengan 1 sampai nombor yang kita decide. Okay. Cuma kita tambahkan sendiri ni untuk kita punya output. Yang ini lebih kepada output. Yang ini kita gunakan sekali sebagai kita punya control variable. Okay. Okay. So saya letakkan komen lah. Okay. Okay. So, boleh lah. Memang counter kan. Dia sama dia. Counter control function. Boleh lah. Counter. Okay, so the next one saya akan tunjukkan dengan menggunakan kaedah yang sama, dengan menggunakan looping yang sama, sebab kita ada satu je dalam ni. So, bila you belajar 1 to 6 ada banyak. So saya tunjukkan dari sudut macam mana yang dikatakan sebagai flag control structure. Okay. So macam flag control structure, so apa kita boleh buat adalah macam ni. So apa kita boleh buat macam ni lah. Kita copykan this one. Copy. So flag maksudnya dia tanya soalan. Itu dia beza dia. Flag ni maksudnya dia tak gunakan this one. Okay. So tak kisah apa yang berlaku, dia tak check this one. Dia check berdasarkan bendera. Maksudnya dalam ni kita boleh declare lagi satu bendera. So kita boleh flag tu bendera lah. So saya gunakan bahasa Melayu untuk memberitahu you all, kita yang tentukan sendiri value bendera. So kita bagi nama bendera. Bendera. Okay. So bendera ni biasanya kita start dengan okay. Flag. So saya start dengan flag. Maksudnya saya start dengan Sentinel. Sebab nanti flag dia akan pakai similar tu. Sentinel. So Sentinel ni maksudnya dia exit on value yang unique. It can be character ke apa semua. Okay. Katakan kita gunakan character. So kita create satu variable kat sini. So kita
So declare satu variable kat sini. So, kita boleh bagi nama karakter lah. So kita tak ada char, so kita boleh pakai text lah. So this one. So kita bagi nama dia Sentinel. Kita boleh pakai je lah. Sentinel ni maksudnya unit. So value unit ni katakan kita kata yes lah. Yes. So Y. Y lah. Ini untuk nanti boleh relate dengan one to stick kan. Sebab tu saya pakai Y. So maksudnya kat sini dia akan tanya Sentinel value ni. So the checking instead of pakai count ni kita dah jadi balik macam masa kita pakai untuk count yang atas tadi. Countdown ni kan, dia count yang kita pakai atas tadi hanya sebagai kita punya value untuk display. Tapi untuk control kita punya loop, kita pakai Sentinel. So kita boleh gunakan text comparison. Ignore case, katakan Sentinel constant. So sama dengan. So maksudnya kita punya loop ni akan berulang selagi kita masukkan Y. Okay. So kat sini apa kita boleh buat? Kita kena tanya soalan lah. Do you want to continue? Okay. So kita boleh buat kat sini. Selain daripada semua ni, siapa lagi yang boleh bercakap? Our text can bercakap juga. The text kita boleh cakap. Katakan. Do you want to continue? Okay. Set what? Tapi sebab tadi kita ambil ignore cases kan. So by right, kita tak kisah kita masuk Y besar ataupun Y kecil. Okay. Do you want to continue? So dekat sini juga boleh tak text model dapatkan value. Text model boleh dapatkan value. Kalau ikut logik dia kelakar lah kan. So intinya alamak. Lupa nak copy di sini. Okay. Intinya text model get nampak. So this is how you use Sentinel lah. So dia akan tanya. Sepatutnya pertanyaan ni dalam loop lah. Kenapa dia keluar? Mana dia? So maksudnya sebelum kita akhirkan loop kita tanya. Okay. So apa dia buat? Dia buat something like this lah. So yang ini dia akan jadi lebih ikut seperti kita lah. Nampak? Lagi kita jawab yes. Y besar ke. Sebab tadi kita ambil no case kan. Okay. So lagi kita jawab yes. Dia akan ulang lah. Nampak? Y dia habis. Dia habis lah. Okay. Kita lihat. Kenapa dia buat 3 kali? 1, 2, 3, 4. Kita silap tekan saja. 6, 7, 8. Saya tahu. Right? So yang ni dia bergantung pada kita punya input. Maksudnya selagi dia jawab you want to continue, dia akan continue. Sampailah dia dapat nilai negatif pun tak apa. Sebab you yang kata you nak continue. Itu maksudnya. So value unit kita dalam case ni adalah Y. Itu maksud value unit. Okay. So bila you masukkan N saja, bila you masukkan apa-apa selain pada Y, dia akan stop. Baru dia continue dia. Itu maksud Sentinel. Okay. So yang ini tak cantik lah bila kita buat comparison macam ni kan. So, kita try tukar our comparison kalau boleh. Ignore equal cases. Apa lagi yang ada? Text comparison. Content equal. Equal. Ni dia punya ada. Dia tak ada. Okay. Kita buat yang kompleks sikit. Not equal to. Okay. Nampak? Kita tambahkan not dia kat depan. Okay. So maksudnya. Cakap dengan dia not equal to N. Cases lah. Kita tak kisah N besar atau N kecil. Okay. Ini kita start dengan 1. Define. Salah. And then untuk yang ayat je lah. Kita edit sikit. So kita cakap kat sini. Kita tak lupa. Biasa macam ni lah. Nanti bila you start buat dalam one state. Do you want to continue? Yes.
dan ataupun oops, tadilah y or ini tak ada apa-apa or yang ni tak ada makna lah, just untuk beautification. Okay, one continue ya. Oh, okay. Ataupun tak payah ya. Exit. Exit. So sebenarnya dia bergantung pada apa kita cakap lah. Okay, so this one kita gunakan pada N. Akhirnya kita pakai not lah. Juga apa Ida buat. Okay. Alright. So for this one, bila kita run, saya akan tengok lah. So selagi saya tekan apa-apa selain daripada N. Okay, maksudnya kalau saya tekan Q, Q besar kan, dia akan continue. Nampak? Kalau tekan Y, dia akan continue. Kalau tekan Y kecil pun, dia akan continue. Kalau tekan C, dia akan continue. Selain tidak N. So, bila saya masukkan N ni, tak kisah N besar atau N kecil, dan kes ni saya masukkan N kecil, dia akan stop. Program tu akan stop. Itu maksud sentinel value. So dalam kes ni, sentinel value kita adalah value N. Okay, value unit. So ada dua cara nak control lah. Either direct control ataupun you buat terbalik. Okay. Maksudnya selain daripada that. Okay. Okay, so that is about sentinel. So the last one. Okay. The last one is flag. Flag. So flag ni dia sama macam sentinel. Cuma apa yang kita control, kalau tadi sentinel kita control dekat sini. Right. Dekat condition kan. Ni kan. Dekat condition ni kita letakkan control pakai sentinel kan. So dekat kalau kita pakai flag, beza dia kita tambahkan lagi satu variable. Yang kita panggil sebagai bendera. Okay. Bendera kita sentiasa simple je. Dia so control kita instead of ni kita control based on our bendera. Nampak? One bendera. One, two. Buatlah. Lagi true dia buat. So macam mana kita nak bagi dia false? So kita ikut soalannya. To insert ni kan. So apa kita boleh buat kat sini? Dia mesti ada if. Dalam. So if what? If based on the sentinel. So if, okay. So if our text tadi kan, contain sentinel, contain N. So tadi kita kata selain daripada N. Maksudnya kalau N, kalau selain daripada N, so not N lah. So kita kena tambahkan not N. So selain daripada N, kan, dan ingat. Kalau kita punya sentinel N, selain daripada N, not. Nampak saya ada baca. Sentinel adalah N, tapi bukan N. Selain daripada not N. Okay, not sentinel. Sentinel kena N, tapi selain daripada N. So ada not. Okay, so what will happen is, kita akan setkan kita punya bendera kepada true. Okay. Kalau keadaan macam ni, selain daripada itu, bendera kita akan jadi false. So nanti dia akan exit lah. Okay. So ini kita panggil sebagai flag. So, dan kita akan tanya. Sama lah, soalan dia sama je. So kalau kita masukkan P, direct dia berbunyi. Okay. So kalau kita masukkan A, lagi maksudnya kalau kita masukkan simbol pun, direct dia continue. Sebab dia after all dia check string kan. Kalau kita masukkan nombor pun, nombor ni dia anggap sebagai string. So tak ada masalah. You tekanlah apa sahaja di keyboard kecuali N. Once you tekan N ke, N besar ke, N kecil ke, dia akan keluar daripada itu maksudnya. Okay, so kita ada 3 cara lah. So basically kita dah tengok counter, sentinel. So in any loop, dia mesti ada 3 elemen. So dalam this one, where is it just now? Dalam ni dia mesti ada. Bisa ukur. Oh dia tutup. So mesti ada 3 lah.
Okay. So dia mesti ada macam yang ni. Dia check based on okay, ni macam susah nak cerita. Nak cerita dia tutup flat tu dia tutup. Macam ni lah. Okay. So kalau Sentinel pun kita boleh tengok dia mesti ada 3 elemen. Initial, condition and then dia punya control. Control dia input daripada user. Nampak Then what else? Itu je lah introduction. Okay. So apa kegunaan dia untuk looping ni? Okay. Kita boleh buat macam ni. So apa kita boleh buat dalam program? Okay. Dalam program kita punya ni lah. Okay. So biasanya saya buat untuk bunny lah. You pun dah makin terror kan. Saya harap. Okay. So maksudnya selagi jawapan kita salah. Okay. Maksudnya yang ni dia dah bagi tahu kan. Dapatkan jawapan daripada user apa semua kan. Okay. Selagi jawapan kita salah, kita nak dia ulang. Okay. So apa kita boleh buat? I guess. Okay. So kat sini kita assign number, kat sini kita dapatkan this on kan. Okay. So selagi dia dah ada if else cantik. Okay. So selagi kita masukkan salah, dia akan ulang sampai kita masukkan betul. Okay. So apa kita boleh buat adalah kita letakkan while lah. So kita tambahkan while kat sini. Ingat tak? So kita punya condition samalah. While jawapan tambah. Memang kena tak tu. Okay. So while dengan meletakkan while je. Okay. So our whole number kita tambahkan. Okay. So selagi jawapan tambah kita tak sama dengan hasil tambah kita. So kita nak semua ni diulang. Buat. So ini ulang. Yang ni kita tak ada nak refresh pula. Bagus. So kita assign nombor yang sama lah. Ataupun kali ni kalau dah terror kan, kita boleh tukar nombor random lah supaya dia menarik sikit. Okay. Pindahkan semua ni dalam masalah. Maksudnya kita tambahkan while ni. What's my while? Tu kesan. Okay. Habis. Okay. 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 Kita tadi kita start dengan apa sentiment? Kita cancelkan semua. Tak ada lah karakter dia. Ada kat bawah tu tak apa. Kita gunakan count lah. Biasa. Okay. So idea dia dengan menambahkan yang tadi. Okay. So apa kita buat adalah dia buat countdown sampai 1 kan. Keluar character macam dalam TV lah. Macam orang nak baca cerita tu. 1, 2, 3. Hope you can hear me. Okay. 1, 2, 3. Okay. So dia gerak ke so dia just tanya lah. Okay. Kita start nama. Kita hijau. So what Mr. Hijau can do? Okay. 7 tambah 5. Okay. So dia masuk 99. Dia masuk 99. Dia bagi tahu salah kan. Semestinya lah kita dah buat ECL hari tu kan. Dia bagi tahu jawapan 12. Tapi kenapa dia bersambung? Okay. Why? Maksudnya condition saya salah tu. Kalau sama. Dia bersambung. Ini saya buat untuk siapa? Bani. Betul lah Bani kan. Okay. Jawapan tambah. Ini tambah. Ini sama. Jawapan tambah. Okay. Okay. Alah. Box lain. Kita buat ambilan ni. Ini kita tekan. Kita tekan. Baik. Kita punya loop tak jadi. Alah.
Ini kita bergerak ke banyak. Kita masuk ke 19. Okey. Depan salah. Okey. Salah. Salah satu. Okey. Patutnya dia bukanlah sama. Maksudnya kita nak dia ulang bila jawapan dia tak sama kan. So, ulang. Okey. Bila jawapan tambah tak sama dengan hasil. Oh, jika salah. Not equal. Macam mana nak tukar? Tak ada cara mudah. Jawapan tambah tak sama dengan hasil tambah. Baru betul. Maksudnya selagi jawapan tambah tak sama dengan hasil tambah, kita nak alah, itu tukar. Kena letak not. Boleh juga letak not. Betul. Your logic is good lah. Okay. Kenapa countdown saya tak jadi? Okay, kalau kita letak not, nampak tak ada masalah. Masalah peribadi dia pula. Okay. Sebab awal-awal value tambah kita dengan value awal-awal pada masa sini. Value tambah kita dengan hasil tambah kita. Dua-dua value dia kosong. So dia tak boleh nak buat. Sebab kosong dengan kosong kalau letak not dia sama. Okay. Good. So you kena macam kawan yang komen right? So awal-awal dia initial value untuk tambah dan hasil tambah perlu berbeza. Itu benda-benda yang kadang-kadang kita kena ubah lah supaya kita tak hit the logic. Okay, sebab yang ini kita buat kemudian kan. So hasil tambah let's say kita tukarkan dia kepada okay. So initially kita setkan kepada 1. So barulah betul kan. 1 tak sama dengan 0. So nanti baru dia akan try this one. Kenapa hingga saya tak bilang? Saya akan set timer. Set on balik. Okay, kita nak test yang ni dulu. 59. Salah kan. So by right, dia ulang. Nampak kan? So 78, dia akan ulang. Sampai kita masukkan jawapannya. Thank you. Okay. 12. Satu dulu, last one. So by right dia ulang. Okay. And then kalau kita masuk 12, baru dia sambung. Pergi ke arah tanda. Right? Baru dia sambung ke sini. Baru dia keluar daripada loop. Faham? So itu antara kegunaan dia yang kita boleh gunakan. Okay. Selain daripada kita buat timer, kita juga boleh ulang dia proses. Selagi kita tak puas hati dengan resultnya kita. Cuma tadi saya tengok ada hello dan yang ini kita letak kat luar. Kita cantik pula. Dia berulang-ulang cakap hello. Okay. Just nak this. Okay. Jadi susunan you can replace lah. Nampak So that's how you use looping. Yang ini kita gunakan looping tanpa apa-apa lah. Maksudnya yang ini sebenarnya based on our sentinel value juga. Kita boleh assume dia as sentinel value. Maksudnya value unique tu. Mesti tak sama dengan hasil tambah. Ya? Dia kena sama, lepas tu kita notkan dia. Macam dia orang kata kita kena notkan. Maksudnya idea dia, instead of kita comparekan not equal to, dia punya idea adalah gunakan juga macam ni. Hasil tambah equal to jawapan tambah. Cuma later you notkan everything. Sama juga. Result dia. Okay. So by right it should be there. Okay. Kita activate balik kita punya timer. Sebab hello tu kat tengah-tengah kan. Kita cancel. Then what else should we activate? Yes, our friend. Okay. Kita try again. Bye. Okay. Alamak, ini sepatutnya kita buat bersama-sama. Okay, masih menunggu ni. Okay, kita tunggu.
So hari ni saya buat untuk bani je. So you all continue untuknya. Okay. Okay, ya. Kita masukkan 15. Ulang. Okay. So, dia tanya lagi, cantik. Okay. 9 pun patutnya dia tanya lagi. 9, tidur je lah. Patutnya dia ulang. So kali ni kita masukkan 12. So by right dia akan. Okay. So, bila correct, baru dia akan. Okay. Itulah ini dia. Antara kegunaan dia. Baik. Tak. Ya. Itulah yang saya boleh fikirkan untuk bagi example dia. Untuk setakat ni. Okay. Any question? Thank you. Please. Okay. Ada soalan untuk hari ni? Ya? Ya? Soalan tak untuk hari ni? Betul. Ada soalan? One. Okay. We create a new one. Okay. So, what you need to do is just put at least 2 character lah. Sebenarnya 1 character pun okay. Yang penting ada character untuk bercakap. Tapi kalau nak bercakap dengan kamera pun boleh. Okay. So, actually it's up to you lah nak buat scene ni macam mana. Tapi biasanya untuk projek setakat ni, for this one maybe kita tak payah buat. So, tengok macam ni saya buat nombor 1. Okay. Tu aja. Okay. Exercise 3.2, page 64. Okay. So, write a program to determine whether a number entered by the user is positive or negative. Yang ni senang. Okay. So, write a number, defend. Okay. So, kita gunakan step yang sama dalam C++. Kita buat ada declaration. So, try as possible. Format nanti di copy. Declaration. Put. Ini kita ada proses. Biasa kita buat macam ni lah kan. Dalam C++, I hope you doing the same thing. Saya senang nak cerita. So, nombor yang kita masukkan is input from the user. Kita declare variable. Okay. User. Okay. Try habiskan 94. Full number. It can be any number. Any number. Any real number. Whether a number entered. So, it can be any number so ambil decimal lah. Maksudnya boleh termasuk nombor perpuluhan. Okay. And then untuk jawapan, kita declare juga. So, kita akan bagi tahu kat sini, katakan jawapan dia string lah. Okay. Number juga. So, kat sini kita akan apply lah. Dia whole number ke, real number ke, and so on. Ini kita letak je ini. Okay. So, untuk input, kita boleh skip all the character punya say tu kan. Okay. Macam mana dia nak mahir lah kalau nak comparekan at least untuk ni kan. So, kita nak guna nombor untuk je lah. So, we can straight away assign. Ni kalau nak map betul-betul dengan C++. Assign user input. User input apa? User input. Asal 0 dulu. Dan user input nak dapatkan daripada kamera. Okay. So, kamera akan dapatkan the double value. Sebabnya ni kita declare sebagai decimal. So, it will be double. Okay. So, kata saya, kita akan kata insert any. Okay. Buatlah. So, user akan masukkan apa-apa nombor. Saya betul tak? Saya tak pernah buat macam ni. Dia terus keluar macam tu. Okay. So, untuk output nanti,
Tak cantik juga kan. Ataupun untuk output kita pakai text. Sebab sebut macam ni lah. Tak abaikan the idea of animation tu. Okay. So, untuk proses, apa kita nak buat? Proses dia. Kat sini kita buat if je. Okay. So, if, ini simple lah. Kan? Baru warm up. So, if the decimal number equal to, the input user equal to 0. And something happen. Okay. So, what will happen in here is, kita akan assignkan. Kita akan kata kat sini, kita akan 0. Dan kita boleh buat step by step. Sekali kat sini, true. Nampak? If, else, if. So this one condition dia, kalau user input, okay, so kita buat. Sebenarnya dia bawa larger than, user input larger than 0. Kalau user input larger than 0, maksudnya 1 larger than 0, so it must be, okay, so you can assign. So number result kita, dia mesti kalau larger than 0, maksudnya dia positive. Dan kalau selain daripada itu, jangan ambil je lah. Dia spesifik juga. Alang-alang. True, less than. Decimal number less than. Input user less than 0. Kalau kurang daripada kosong, okay lah. Negatif. Right. Number result, kita katakan dia. So kalau selain daripada itu, walaupun nampak macam tak logik kan. Tapi untuk memenuhkan idea else tu, apa kita buat? Kita assign juga value number result ni. Tapi result ni saya rasa tak kasih akan keluar. Okay. But it's okay. Okay. So dekat sini, kamera boleh cakap tak? Kalau kamera boleh bercakap, settle masalah kita. Kamera says. Kamera tak boleh says. Wah, kamera tak boleh says. Itu yang tak best kan? So, manakala kamera tak boleh say, kita kena ada juga satu. Tapi kalau kita tak nak ada karakter pun boleh Kita boleh gunakan this one. Gunakan text model. Itu gunakan text model. Kali ni. Okay. Dan kita letakkan dia kat 0 lah. Everything 0. Tapi yang ni pun macam too big. Height dia kita set 0.5. Okay. Okay. So, sementara dia buat tu, kita setkan opacity dia kepada 0. Nampak? Okay. Dan itu to edit code. So kat sini baru kita setkan. Set value dulu. Maksudnya macam kita keluarkan output lah. Kan? So custom string dulu. Okay. So, dan baru kita append kan. Pertama kita append the decimal value. Maksudnya kalau user masukkan 12. So 12 baru kita append lagi. String kan. So this is a 0 positive negative. Okay, saya n is a okay. Okay. Dan baru buah. Mana boleh tersilap? Kita nak append. Okay. So 12 is a, dan kita keluarkan result dia lah. Number result. Okay. 0 ke positif ke negatif ke unknown. Dan last kali baru kita append. Okay. So bila kita dah append kan, baru kita setkan kita punya text tadi. Ini cara kalau you nak test, nak improvekan you punya skill lah. Maksudnya you abaikan movement apa semua benda yang orang kata apa tu, leceh. Leceh. Fine. Kita setkan kepada okay. Kita try right. Maksudnya kita masukkan any number. Dia akan keluar 0. Kenapa saya masuk dia keluar 0? 0. Again. 1. 0 is a positive number. Boleh keluar positif kan? Boleh keluar 0. Why dia keluar 0? User input. Okay.
Kalau saya masukkan 1, ni keluar positif. Betul. Result ni betul kan? Tapi kenapa value kat sini keluar 0? Saya hidup. Keluarkan 0 dulu. Dan keluarkan balik 0. Whole number. Custom decimal. Whole number. Okay. Kita nak keluar. Whole 2 decimal. Oh, sebab ruang tu untuk whole. Our user input bukan sini. Okay. Dia tak keluar. Dan sampai. Dia ada keluar kat depan. Lagi. 0.2. Itu besar. Oh, sebab. Eh, 6.0. Oh, dia ada point. Okay. 6.0 itu lah positif. Ini untuk kita menjawab soalan lah. Kalau nak test boleh juga. So, kalau kita masukkan negatif number, negatif 9, kita negatif. Nanti lah. Okay. So, this one, ni kalau kita ikut soalan ni bulat-bulat lah. Cuma kita improvise sikit ni, lalang. Dia tunjuk lah apa kegunaan loop tu kan. So, macam kita kan kita ada loop kan. So, apa kita boleh buat kat sini? Oh, tak boleh. Tak boleh. Tak apalah, takkan kita ikut je. Nampak eh? So, that's how you should do lah. Untuk soalan 1 sampai soalan 17 soalan 17. Sampai soalan 10 habis kan? Habis sampai soalan 17. Kalau ada soalan, tanya next class. Okay? So, jadi sudah bagi lah. Macam mana dah bagi? So, I think that will be all for today. Thank you class. Assalamualaikum.